Ini dalam konteks Nabi telah pun beri pesanan kepada umatnya, tetapi dibelakangkan pesanan-pesanan itu. Nabi pun menyebut kalau kita degil juga, kita boleh diganti oleh Allah dengan umat lain. Sebab Allah itu dia tidak tersentuh dengan kelemahan kita. Dan sebenar-benarnya kita tidak akan dapat membahayakan pencipta kita itu, bahkan sebaliknya yang akan berlaku. Dan sesungguhnya Tuhan itu maha pemelihara setiap sesuatu. God is the protector. Allah itu Al-Hafiz. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Anda rusing merancang keuangan? Anda pening memikirkan masalah kehidupan? Kami ada solusinya. Jangan lupa untuk ikuti segmen Bijak Wang bersama dengan Tuan Samsudin Kadir setiap Jumaat jam 3.10 petang, eksklusif hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur, Alhamdulillah. Kita berada di hari ini, hari Jumaat petang, Mona. Untuk kita nak teruskan lagi perbincangan kita, cerita kita ni. Dalam setiap hari Jumaat jam 3 petang, kita ada rancangan Bijak Wang. Ya, dan Alhamdulillah ada di talian pada waktu ini Ala Maya juga bersama Tuan Syamsuddin Kadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Tuan? Sihat Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih Tuan. Masih lagi sediakan ruangan masa ni bersama kita. Untuk kita nak teruskan lagi bincang-bincang, sembang-sembang berkaitan dengan setiap hari kita memang berurusan dengan duit, dengan keuangan dan semualah perbelanjaan kita hari ni memang akan ada kaitan dengan poket kita. Saya tak ada poket pula kat sini. Okay. Apa pun Tuan, apa khabar, sihat Tuan? Alhamdulillah sihat. Masya-Allah. Moga baik-baik aja dekat rumah. Kita semua pastikan kita jaga kita, insya-Allah Tuan. Okey. Insya-Allah. Baik-baik. Rakan-rakan sekalian juga kita sedang bersama langsung di Facebook Live IKIM FM. Anda boleh tonton siaran kita di situ. Dan kalau ada soalan, pertanyaan, boleh hantarkan kepada di media sosial kita. Ya, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Baik, kita nak berbincang berkaitan dengan topik yang agak panas juga yang diceritakan ketika ini Mona. Dan saya kira mungkin ada pengalaman kita sendiri menerima satu dipanggil sebagai panggilan scammers ni. Jadi kita nak cerita tentang Macau scam. Tuan, mungkin di awal ni kita berikan sedikit mukadimah Tuan. Silakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, ajarilah aku perkara yang aku masih jahil dan berilah aku ingat semula perkara yang aku sudah lupa. Ya Allah Tuhanku, tolong pemudahkan semua urusan kerjaku. Tolong rombak mana-mana simpul pada lidahku supaya orang lain dapat memahami kata-kata. Amin. Bakal-bakal ahli syurga yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, tuan guru, puan guru, jutawan-jutawan yang dermawan, hartawan yang budiman dan semua sepupu yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tuan-tuan dan cik puan yang dirahmati Allah, apabila sebut Macau scam ni, sebab tengok akhir-akhir ni banyak orang kita kena. Sebenarnya lebih daripada 10 tahun dah yang berlakunya. Dan apabila sebut Macau ni, mungkin orang tanya kenapa Macau. Ada beberapa pendapat lah. Satu pendapat mengatakan Macau scam ni ataupun penipuan melalui telekomunikasi ni, melalui telefon ni bermula di Macau. Ada yang berkata kes pertama, mangsa pertama lah dari Macau. Dia ada dua. Satu dia kata berpusat di sana. Jadi Macau scam ni kebanyakannya adalah penipuan yang dibuat melalui telekomunikasi, melalui telefon. Dia akan call kita, sama ada dia cakap keluarga kita kena colik, kalau tak bayar pampasan ni hilang. Tapi dia kata jangan hubungi sebab kami dah tag dah nombor telefon awak. Kalau awak telefonnya anak tu, memang kita akan ni. Dan dia akan buat kita memenangi. Yang keduanya, dia akan tunjukkan kita secara rasanya mendapat warisan daripada luar negara, harta pusaka berjuta-juta, tapi duit tu tak boleh dibawa masuk ke Malaysia tanpa kita membayar cukai di custom dan sebagainya. Itulah sebagai
pembuka bicara adalah Macau Scam ni adalah penipuan melalui telekomunikasi. Okey, baik Tuan. Kalau mungkin bila sebut tentang isu ni, sebenarnya pendapat Tuan, apa persediaan kita? Sebab saya kira boleh baca di akhbar-akhbar tempatan kan, Macau Scam ni kadang-kadang mereka menjuruskan kepada beberapa golongan-golongan tertentu. Kononnya golongan yang mendapat pencen ke tiba-tiba kan. Jadi agak mudah untuk melalui tipu daya tersebut kepada golongan-golongan tertentu. Pendapat Tuan? Okey, yang pertamanya sebab golongan yang dah mencapai umur 55 tahun ataupun kalau yang baru-baru ni berlaku umur 90 tahun dengan 80 tahun. Jadi scammer ni, geng-geng penipu ni, dia membeli maklumat kita maklumat tentang berapa dana persaraan kita, duit kita dalam bank. Jadi dia ada orang-orang yang bersubahat lah menjual maklumat kita tu. Itu yang dia telefon, dan dia lebih suka orang yang berumur ni sebab dan dia akan ugut kita sama ada dia kata kita ada kes langgar lari, kita langgar kereta orang atau menyebabkan kematian. Dan dia menyamar jadi seolah daripada Jabatan Siasatan Jenayah narkotik dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kita takut. Dan yang menariknya, apabila penipuan telekomunikasi ni, DJ Syafiq dengan DJ Mona apa yang dia buat adalah pertamanya, kalau kita tengok nombor tu memang kalau kita search balik Google, memang nombor tu Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik. Dia sebenarnya dia call daripada nombor lain, cuma dia guna software yang menyebabkan kita telefon balik, itu memang mahkamah. Sebenarnya bukan mahkamah. Diguna. Jadi apabila narkotik kata, okey, akaun tuan ni, tuan ada buka akaun tak di bank ni? Saya tak ada buka. Okey, sebenarnya dia beritahu ada kami dapat bukti tuan ada buka satu akaun dan telah menggunakan akaun ni untuk aktiviti yang haram, iaitu jual beli dadah. So jadi kalau nak tutup ni, kami boleh bantu kena bayar banyak ni. Ini yang menyebabkan orang tak boleh nak berfikir waras, terus keluarkan duit dia, bayar. Yang di Malaysia yang baru berlaku 3.8 juta ke, yang tertinggi. Tu umur 80 ke 70 tahun, saya lupa. Okey. Dan kalau kita lihat dari sudut jumlah yang dilakukan tu kadang-kadang memang banyak kan sebenarnya kan, Tuan. Ada juga yang bertanya, adakah kadang-kadang perkara yang macam ni melibatkan satu orang yang boleh memberikan kepercayaan. Kan kadang-kadang terlalu percaya pun tak boleh juga kan, Tuan? Betul-betul. Dia sebenarnya kalau ikut Islam pun kan dia suruh kita bersangka baik pun kita tengok dulu kalau orang tu orang munafik, memang kita tak boleh nak bersangka baik. Jadi dalam kes sekarang ni dia sebab kita tak pasti, dia cuma dia akan buat dalam bentuk keseronokan atau ugutan. Keseronokan ni dia kata kita dapat harta pusaka luar negara, dan apabila dia bakti waris yang ada ni kita seorang je, dan kita berhak, ataupun orang ni dah mewasiatkan kepada kita, jadi kita rasa seronok je. Itu yang jadi. Tapi nak masukkan barang tu, harta tu, belian tu, kita kena bayar. Jadi modus operandi dia simple je. Dia akan nombor tu yang satu valid dan cara dia bercakap tu semua. Tak ada tergagap-gagap, tak ada. Ini yang bahaya. Jadi kalau orang yang kurang cerdik memang akan mudah terkena. Dia baik. Orang baik ni yang akan kenanya. Okey. Dan mungkin di awal ni Tuan boleh berikan sedikit lah, orang kata apa panduan yang boleh kita buat persediaan. Kadang-kadang kita tak tahu siapa yang telefon kita, siapa yang berikan soalan-soalan, kadang-kadang agak panik. Bila dia jadi panik tu, takut tu, macam-macam lah nak jadinya. Ya, bukannya setakat perempuan je, yang lelaki pun kadang-kadang panik juga kan. Orang muda pun sekarang pun ada kes juga terkena ni. Macam mana Tuan? Ya, betul. Dia panik dalam Macau Scam, dia memang macam DJ Monda sebut ni, memang lelaki perempuan sama-sama akan panik sebab dia dah tahu cara nak bagi kita rasa panik. Convincing sangat. Nak beli dan sebagainya. Okey, so cara, ataupun dia sebut kita ada beli kereta, dah daftar tapi tak bayar berapa 2 tahun dah, dan memang nak kena kita nak kena masuk dalam muflis. Okey, jadi yang pertamanya apabila orang telefon, kalau dia cerita bla-bla panjang tu memang dah scam. Dia senang je. Kalau ada urusan mahkamah, dia akan call-nya, kami dah hantar surat, sila datang ke mahkamah. Itu sahaja. Kalau dia sebut cerita dia, kisah dia dalam telefon, itu memang scammer lah, penipu. Itu memang Macau Scam. Jadi maknanya kalau dia call, kata cik ada saman ni, boleh datang balai polis tak? Balai polis Subanjaya ke dan sebagainya. Kalau sebutnya tu tak ada masalah. Kalau dia explain satu-satu, itu yang nak buatkan kita jadi panik tu, takut dan sebagainya. Dia tunjuk implikasi. Sekejap je, saya pass tuan kepada ASP dan sebagainya.
Kita dengar pun dah risau. Ya. Suara pun dia pilih suara-suara yang betul-betul kita dapat. Ini suara polis tu ni. Itu yang sebab kita lagi bertambah berdebar. Jadi paling bagusnya kita tengok nombor tu. Okey. Kalau orang telefon dia memang cakap detail, contoh bank lah, dia sebut boleh baca nombor akaun ni, itu memang mengaruh. Sepatutnya bank dia tak ada urusan melalui telefon. Kecuali dia call untuk datang ke bank, itu je. Cik Samsudin sila datang ke bank cawangan ni. Kalau let's say jika ada lah. Itu je. Kalau dia explain detail, itu memang scammer. Okey, itu antara teknik-teknik kadang-kadang modus operandi yang digunakan oleh pihak scammer ni. Jadi kita kena berhati-hati selalu. Pastikan sahih dulu, buat kenal pasti, dan kalau paling selamat rasa nombor tak kenal ni jangan angkat lah kan. Mungkin lah kan. Betul. Dan ada juga tips-tips yang mengatakan sedemikian supaya kita tak kenal kan. Kita tak tahu siapa nombornya. Kalau orang tu betul-betul mungkin dia boleh satu lagi, follow up message kita ke. boleh install app yang tulis ID caller. Okey. Kalau di handphone kita ID caller sebenarnya dia tulis detect. scammer, spam dan sebagainya. Tapi dia pun kena jaga-jaga ya. Kadang-kadang nombor bank pun dia tulis scammer sebab bank yang bahagian putih hutang. Kena jaga. Kalau kita ada tertunggak tu, kena tengok juga nombor tu. Okey, baik. Baik Mona, kita nak rehat sekali lagi seketika lah kan. Dan kita nak bagi Tuan Samsudin rehat sekejap dan kita akan kembali selepas ni. Anda kalau ada soalan, pertanyaan boleh hantarkan kepada kita di talian WhatsApp konti 01129004 juga di Facebook Live. Boleh letakkan soalan anda di ruangan komen. Ya, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Kalimah yang mana pun engkau memulainya tidak menjadi masalah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Allah, Ya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya Allah, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya Allah, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya Allah, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya Allah, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya Allah, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya Allah, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya Allah, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya Allah, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah
أكبر يا الله لا إله إلا الله يا الله يا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر يا الله لا إله إلا الله يا الله يا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر يا الله لا إله إلا الله يا الله يا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر يا الله لا إله إلا الله. Negeri Sembilan 102.7. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Bijak Wang. Ya, kita masih lagi bersama di talian kita. Ada Tuan Samsudin Kadi, Perunding Kewangan, untuk kita bincang dengan tajuk Macau Scam. Ya, Tuan Syamsuddin, dan ada satu komen di WhatsApp konti pada waktu ini. Katanya Naza dari Ampang, Tuan Syamsuddin yang baik hati. Katanya kewujudan scam Macau ini telah menyebabkan wujudnya cabaran kepada para pekerja sales marketing. Ini untuk membuat jualan barang atau perkhidmatan seperti insurans takaful dan sebagainya di atas talian. Padahal hakikatnya kami bercakap sesuatu yang benar, tetapi awal perbualan sudah dituduh scammer. Sabar je lah dia kata. Dan ada satu soalan pada waktu ini, Tuan Syamsuddin bertanya, macam mana kita nak tahu sama ada sebuah pelaburan dana itu di landasan yang betul atau penipuan? Bagaimana Tuan? Silakan. Okey, soalan yang bagus. Pertamanya saya tumpang simpatilah kepada ejen-ejen ataupun konsultan takafu, unit trust dan sebagainya. Yang mana yang buat pemasaran melalui telefon. Sebab kita pun yang baik pun kadang-kadang terkena ya. Macam bala Tuhan lah. Kan bala Tuhan turun tempat tu, orang baik pun terkena juga, right? Ya, betul. Jadi macam Macau scam lah. Apabila orang dah takut nak angkat telefon, yang baik nak telefon nak menjual benda baik pun orang tak layan. Bahaya. Okey, yang tadi soalan tadi minta maaf. Saya tertinggal yang nombor 2 tu. Ya, soalan tadi pelaburan, nak tahu. Okey, pelaburan ya. Okey, pelaburan ni mengikut Akta Bank Negara. Kita apabila pelaburan, sebagai kita orang Islam memang kita cari yang syariah. Iaitu untuk jadi orang baik beriman. Tapi pada masa sama kita nak tengok dia syariah tapi dia sah tak di sisi undang-undang. Dia sah di sisi undang-undang dengan syariah ni dua benda yang berbeza. Kalau macam judi memanglah tak sah, tak syariah compliant. Tapi kalau dia ada lesen di negara Malaysia, dia boleh berurus niaga lah judi tu. Dan ada produk yang dia syariah compliant tapi dia tidak ada lesen. Tak boleh. Dia kena dua-dua. Kalau untuk kita sebagai orang Islam, kena dia sah di sisi undang-undang dan juga syariah compliant. Jadi pelaburan yang dibenarkan ni yang kita tengok yang mana yang bank negara benarkan. Sebenarnya ada 6 je lebih kurang. Pertama adalah daripada bank dan institusi kewangan. Kedua, anak syarikat bank ataupun anak syarikat institusi kewangan. Institusi kewangan tu seperti tabung haji ya, QRSP. Yang ketiga adalah takafu dengan insurans. Bagi kita yang agama Islam ni, kita ambil takafu lah. Yang keempat adalah unit trust, termasuk permodalan nasional berhad, ASB dan sebagainya, dan syarikat swasta. Dan selepas itu yang kelima adalah koperasi. Cuma koperasi berhati-hati, ada koperasi yang menyeleweng lah, ada yang bagus, kena pilih lah. Dan yang terakhir saham IPO. Syarikat-syarikat yang nak listed di Bursa Malaysia. Jadi 6 tu saja yang dibenarkan oleh kerajaan. Kalau kita melabur tu dalam salah satu, insya-Allah okey. Kalau luar pada tu, dia tidak sah di sisi undang-undang walaupun ianya patuh syariah. Okey, itu dia kalau kita rasa was-was, itu yang digariskan oleh bank negara kan. Dan Tuan, bagaimana pula dengan ada pihak yang menggunakan gambar kita, wajah kita, meletakkan di media sosial dan cuba untuk memujuk-mujuk? Adakah itu juga dikira sebagai satu scam? Dan kadang-kadang mereka ini begitu fasih dalam bahasa-bahasa yang tertentu kan, boleh berbahasa Melayu dengan begitu fasih sekali. Dan macam mana pula isu-isu yang sebegini Tuan?
Itu jaga. Kadang-kadang nama kita memang gambar kita digunakan sama ada di Facebook, di WhatsApp, minta duit, nak pinjam duit lah kan. Dia saya telefon tertinggal, boleh pinjam duit, ni nombor baru saya. Ramai yang transfer duit ada. Banyak kena macam tu ya. Ni orang guna, kalau bolehnya kita semak di dua tempat. Kalau dia hantar WhatsApp kat situ, kita boleh PM individu tu dalam Facebook pula. Untuk double check. Bukan kita buat keputusan terburu-buru lah. Memang dia ni scammer ni, dia akan buatkan kita buat keputusan terburu-buru. Dia dah check dah. Contoh petang ni kita ada ceramah kat mana, right? Ataupun tazkirah kat masjid. Dia dah tahu lebih kurang 20 minit sebelum kita nak sampai ke masjid tu ataupun time maghrib, dia akan contact kita. Jadi kita tak sempat nak check apa-apa tu yang kita transfer. Cepat-cepat. Dia akan check kita punya pergerakan dalam Facebook pun sekalipun. Okey, begitu licik mereka ni kalau nak duit kita ni, aduh kan. Bahaya. Itulah. Baik tuan, satu lagi perkara yang mungkin orang nak duit kita je sebenarnya, isu dia sekarang ni kan. Apa ciri-ciri keselamatan yang perlu kita jaga? Contohnya number kad ATM, number PIN, number IC. Apa lagi ciri-ciri keselamatan yang kita sebagai orang biasa kena tahu? Okey, soalan sangat bagus. Salah satunya kita jangan letakkan duit kita dalam satu tempat. Macam yang kes yang kena dalam tabung haji ke, dalam bank, satu akaun tu juta-juta. Atau itu dah semua duit kita. Sekali kita personal dengan kata-kata dia, kita transfer habis. Ya, jadi biar kita ada akaun yang berbeza dan kalau bolehnya, ialah kan contoh kita ada tempat, ada sekarang dah pergi counter baru beli waktu itu bagus. Jadi kita ada view. Kalau kita tersalah langkah, kena satu je. Contohlah duit kita 100,000, kita letak dalam 4 akaun berbeza. Bila letak 4 akaun berbeza, kalau terkena pun at least 25,000 je melayar. Bukannya 100,000 yang melayar. Dan selepas orang call, jangan buat keputusan immediately. Ya, sebab kita masih di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat ada masa kita ya. Di dunia ni masih ada masa untuk bertempoh bertenang. Tak mati pun, tak masuk neraka pun kat dunia ni. Kalau kita relax, orang call tu tahan dulu. Lepas tu telefon anak kita ke ataupun telefon individu yang profesional yang ada di luar sana untuk minta pendapat kedua. Tak boleh kat tanya takdiran kita. InsyaAllah. Jangan terburu-buru. Ataupun kalau ada kawan yang bekerja di balai polis, kita contact dia. InsyaAllah. Jangan terburu-buru. Jangan panik sebenarnya. Kalau dia, jangan ikut sangat cakap dia. Jangan letak telefon. Jangan letak. Kita pun tak letak telefon. Betul. Yang keduanya jangan tamak. Tamak ni biasa orang kena. Kalau orang tamak memang kena. Aduh, dapat offer banyak ni. Dah lah kena bagi duit, lepas tu dia dapat duit mana macam tu. Dia kata, tuan, tahniah tuan dapat memenangi cabutan bertuah yang kita buat secara rambang ni. Melalui nombor-nombor telefon yang dekat Malaysia. Tapi sebab hadiah tu daripada London nak masuk ke Malaysia, kena tahan oleh custom Malaysia. Kena clear. Yang ni kita tak tanggung. Kami hanya bagi hadiah je. Yang ni yang jenis sanggup bagi ni. Sebab tamak nak ada. Tak ada benda yang free pun nak bagi kita. Yang bagi free ni pahala Allah je. Okey. Baik. Tuan sendiri pernah juga berkhidmat dalam institusi kewangan. Seperti apa yang tuan sebutkan di awal tadi, sebenarnya mereka ini kalau betul-betul daripada pihak bank, dia akan jumpa kita dan dia akan minta datang ke cawangan-cawangan bank tertentu kan. Dan lagi sebagai rakyat biasa, apa ialah langkah-langkah keselamatan yang perlu kita tahu? Contohnya, ada sekarang ni pelbagai menggunakan nama-nama tertentu berkaitan dengan ejen-ejen insurans. Jadi sebenarnya kita sebagai rakyat, kita kena tahu hak kita ni tuan. Apa hak keselamatan yang kita perlu tahu? Maksudnya pengesahannya tuan. Okey, dia sebenarnya kalau melalui telefon ni, tak banyak benda yang kita boleh bagi maklumat. Kalau telefon kita, right, pasal akaun kita, kenapa pula dia minta nombor akaun kita? Ataupun nombor IC kita? Kecuali pengesahan di telefon kita, cik saya nak bagi tahu hutang tertunggak, boleh saya dapat 4 digit yang terakhir. Tu boleh lah, kalau 4 digit tak ada masalah. 4 digit. Kalau suruh baca nombor IC daripada depan sampai belakang, itu jangan. Jangan. Kadang nak mengesahkan sesuatu maklumat yang dia beli daripada luar. Ingat, maklumat kita ni sebenarnya daripada badan-badan tertentu. Syarikat-syarikat boleh beli. Dia boleh tahu alamat rumah kita semuanya. Dengan melanggar dengan satu. Macam kita ada Sikris. Sikris satu, ada satu lagi yang swasta tu. Yang biasanya syarikat-syarikat beli tu. Macam saya pun beli report saya sendiri. Di situ terkejut saya tengok. Daripada saya muda sampai umur ni, saya boleh tengok alamat saya duduk kat mana. Rekod kita. Dia boleh tahu rekod tu kan. Itu bahaya. Nombor IC kita, alamat dulu kat mana, sekarang kat mana. Kita pun boleh beli. Bagus kalau kita beli report tu untuk kita tengok dulu maklumat-maklumat kita tu.
Dan kalau orang bagi maklumat tu, kita dah tahu dia beli report tu. Nah, itu sebagai langkah-langkah juga tu kan, simpanan kepada kita untuk kita tahu yang mana paling pergerakan duit kita. Telefon tu, kalau kita tak kuat, kita tak pandai, jangan jawab. Just tanya dia daripada mana. Okey, saya tak berminat, terus macam tu. Kalau kata kes langgar lagi, saya tak pernah beli kereta pun. Kadang-kadang kita buat lawak, dia kata cik ada langgar lagi. Saya tak pernah beli kereta pun. Saya ni buta huruf. Sebut macam tu. Tengok dia jawab apa. Aduh. Alhamdulillah, sekarang ni kita faham ada yang dah pun mula memahami tentang isu tersebut, dan seperti apa yang Tuan pesankan tadi, kita pastikan kesahihan terlebih dahulu dan jangan cuba-cuba nak beri maklumat-maklumat penting berkaitan dengan akaun kita ke, duit kita ke kan. Itu janganlah kita. Contoh dia telefon kita kan, dia telefon kita. Dengan siapa saya cakap, dia tanya kita, kita tanya dia nak cakap dengan siapa. Jangan kita sebut nama kita. Saya selalu sebut keadaan saya pun jangan. Kalau orang telefon, kita tanya dia nak bercakap dengan siapa. Kita pun kena pesan sebenarnya jangan kepada, jadi baik sangat lah. Baik sangat ni kita sebut terus saya, nama, duduk. Betul. Okey, itu dia di bahagian kedua ni Mona, kita berbincang dan kita nak berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini dengan soalan-soalan yang kita tanya bersama dengan Tuan Syamsuddin, insya-Allah. Okey. Ya, para pendengar terus setia bersama kami. Kita berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Miri 104.0 FM. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio Ipin sedang mempromosikan pakej iklan Kobo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kuantan 89.6. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Bijak Wang. Ya, kita masih lagi bersama di talian dengan tetamu kita yang berbahagia Tuan Syamsuddin Kadir, perunding keuangan. Kita bincang dengan tajuk Macau Scam. Okey, dan Tuan, bila sebut tentang scammers ni, adakah ia juga melibatkan diri kita dahulu? Contohnya, adakah perlu sebenarnya orang-orang yang di sekeliling kita ni sedang melihat-lihat di media sosial? Sebab ada kita kadang-kadang menunjuk sesuatu kemewahan ke, ataupun kita dapat sesuatu insentif, ganjaran, kadang-kadang dapat bonus ke apa. Adakah ini juga memberikan maklumat-maklumat kepada orang-orang pihak-pihak yang di luar tu tengah tengok kita untuk scam kita? Tuan? Okey, soalan yang bagus juga. Okey. Sebenarnya dua lah. Satu maklumat yang dia beri daripada orang tengah. Satu lagi yang dia memantau sendiri. Contohnya masuk dalam Facebook kita tunjuk beli kereta baru. Kadang-kadang kereta abang kita je kita sebut, kereta bergambar dan sebagainya. Itu juga salah satu. Ya, simbol-simbol kemewahan. Simbol-simbol kemewahan ini akan menarik orang. Macam kita lah pakai rantai gelang-gelang banyak-banyak kan. Dia akan menarik kan pencuri dah. Itu sebab saya pernah tanya, kalau KL ni jarang orang pakai rantai emas banyak, right? Kalau di Kelantan tu pakai banyak, saya kata tak takut ke tangan kena potong? Dia kata tak apa, sebab di Kelantan ramai yang pakai. Kalau kena potong tangan orang lain dulu, bukan tangan saja. Tapi dalam kes dalam Facebook ni, ramai orang menonjolkan kemewahan. Dan kita, sebab scammer ni dia nak cari orang yang berduit. Dia bukan nak cari orang miskin. Dia cari yang berduit. Jadi yang berduit itulah yang kenanya. Yang berduit yang baik lah. Yang baik kalau cerdik tu insyaAllah payah sikit sebab kita dah tahu dah modus operandi dia. Jadi yang pentingnya itulah, kalau boleh dalam Facebook, dalam apa-apa pun jangan kita tonjolkan banyak benda lah. Sebab ada benda kena ada ke mana kita pergi dan sebagainya. Itu pun salah satu. Okay, contoh kita cakap kita nak kena pergi ni mesyuarat ni pukul 4. Dia kan call kita pukul 3 tengah rushing. Cik, sekarang ni pihak kami dah sedang jalan nak tangkap cik sebab ni. Kes ni dah pun. Kita dah panik dah sebab pukul 4 dah meeting. Dia akan buat keputusan. Sebab dia tengok di Facebook kita dulu. Dia bukan saja ambil maklumat kita, dia akan tengok media sosial kita, apa yang kita tengah buat masa tu. Sebab dia akan cari masa yang bagus, masa yang kritikal untuk call kita supaya kita bertambah panik ataupun bertambah suka. Kalau dapat hadiah, dapat harta ni, tengok hidup kita ni. Jadi suka menunjuk-nunjuk ke, dan lagi dia nak tunjuk kita dapat cabutan petuah, dapat trip pelancongan percuma.
Macam-macam tu kan. Takut silap tunjuk nanti tak ada privacy pula, nanti semua nak bagi tahu kan. Aduh, susah juga tu. Okey, ada soalan lagi Mona? Ya, ada soalan di WhatsApp konti pada waktu ini dari Kamaruddin bertanya dari Ulu Kenta Perak. Saya nak tanya tentang salinan kad pengenalan yang kita serah kepada pihak tertentu seperti bank. Bagaimana? IC. Macam mana tuan? Okey, sebab kalau di bank ni dia ada PDPA tu right, yang akta. Dia bank ni lebih selamat lah. Kalau dengan bank tak ada masalah sebab dia pihak bank negara dia audit salah satu untuk check sejauh mana data pelanggan tu selamat. Ya, bukan semua staff boleh access dan sebagainya, tak ada. Yang tu insya-Allah kalau di bank tu insya-Allah kalau kita nak pun boleh cross tulis untuk apa. Bank tertentu untuk permohonan apa, itu lebih bagus. Tapi kalau dengan bank, kalau di bank lah, di bank tu lebih selamat berbanding contoh kita nak buka line telefon, orang snack. Kadang-kadang orang menyalahguna juga. Itu sebab kadang-kadang penting untuk kita beli laporan audit third party tentang kisah hidup kita. Kisah hidup tu maksudnya alamat rumah kita mana, kita hutang kat mana tu semua boleh tengok. Ya, saya daripada masa-masa saya akan beli sebab nak tengok hutang. Semua dah tahu hutang kita. Hutang kereta, hutang bank semualah kan. Ya. Kita letak di arahan tertentu pun ada arahan ni memang dia akan masuk report. Ada arahan ni tak masuk report. Semua kita boleh nampak. Okey, baik. Kita ada lagi soalan? Ada soalan lagi baru masuk ni dari Asma dari Puchong bertanya, kalau seorang itu dapat mesej macam ni, tahniah anda telah berjaya mendapat duit sekian-sekian, adakah itu pun dikatakan scammer? Okay, itu scammer. Dia kalau kita dapat cabutan, contoh dalam cabutan ada sebuah bank yang biasa menawarkan cabutan kereta, dia biasa akan telefon kita, dia akan tanya, tuan ada lemah jantung ke, ada sakit apa-apa ke? Tak ada. Baru dia sebut saudara baru memenangi jabatan kereta daripada bank berkenaan. Ini yang pemenang tu bagi tahu saya lah. Itu yang benar ke tak? Yang tu yang benar. Dia tanya dulu jantung, takut nanti dia sebut kita pensat mati. Allahu Akbar. Dia kejut suka sangat ya. Tapi kalau kita memenangi, tak ada orang nak bagi cuma. Macam hari Merdeka lah kan, dia sebut fast food tu bagi ayam lah, bagi itu semua kebanyakan ialah menipu kecuali daripada sumber. Ya. Okey. Dia tak ada katakan ada orang nak bagi free ni, kecuali kita dah masuk peraduan tu. Kita masuk peraduan tu, jangan pula orang telefon kita tak angkat. Kita jawab tak ada. Sedangkan kita masuk peraduan tu. Kita je yang tahu masuk mana kan. Kita tahu lah rekod kita tak? Betul. Dan di awal tadi tuan ada berikan panduan kepada kita seperti apa yang kita perlu simpan sebenarnya kan. Nombor-nombor yang tidak perlu didedahkan, nombor ATM ke, nombor PIN ke ATM ke, semua itu adalah rahsia. Hanya kita saja yang tahu. Dan termasuk juga mungkin kita boleh dapatkan pendapat-pendapat sahabat kita yang sempat komen di Facebook Live. Ada yang kata dari Nuriyah Muhammad Zain, katanya kalau rasa scammer ni beberapa kali pun dengar call, jangan angkat. Nombor yang tak dikenali jangan angkat. Kata Salamiah Abdul Ghani, katanya pula terus block je nombor tu. Tu dia, ini memang tak nak terus. Yelah, kalau nombor yang dah kita angkat dia tahu scammer, akan block je. Dan kalau kita lihat scammer ni sebenarnya kadang-kadang dia boleh bertukar-tukar nombor tuan. Dia identiti dia boleh berubah. Dia nombor dia tak mungkin tak berubah sebab nombor dalam sistem tu akan keluar nombor balai polis, mahkamah. Dia dah dalam guna software. Contoh nombor kita nombor kita lain. Tapi boleh teka mangsa kita, nombor yang mangsa nampak nombor bank. Memang kat Google tu mereka nampak bank. Cuma satu yang tadi yang kalau kita nombor tak kenali, kita tak angkat, takut macam ni. Kalau suami kita minta jawab, accident. Accident tepi jalan. Dia jadi orang yang nak bantu dia tepi jalan tu telefon kita. Kita tengok nombor tak dikenali, kita pun tak angkat. Itu lagi bahaya tu. Bagi saya nombor tak dikenali boleh angkat. Kita dengar sikit je. Dengar sikit je, contoh dia minta dia nak explain detail, itu mengarut. Kalau mengarut lah, kalau detail awak kena langgar lari lah, dadah lah. Tak logik tu. Mungkin ada yang takut juga nak angkat telefon, nanti korang dia tahu semua detail. Macam pernah dengar bila angkat telefon tu dia akan tahulah semua detail apa semua. Tapi masalahnya kita tak bagi. Kalau kita yang bagi kan. Okey, cara paling bagus apabila kita angkat telefon, kita diam. Dia bercakap. Dia biasa kadang-kadang kalau kita tak cakap pun kadang-kadang dia sebut bodoh, dia nak marah tu. Saya banyak kali kena. Kadang-kadang saya nyanyi lagu P. Ramlee tu. Tolong kami, bantu
Memang dia dah tahu, kita dah tahu dia. Ya, mungkin di hujung ni ada satu soalan bertanya, kalau kita bagi nombor akaun dan IC, pihak scam boleh ambil duit sesuka hati dia orang ke atau bagaimana? Cara logik tak boleh. Dia kalau dah nombor IC dengan tu, dia tidak memberi banyak makna. Tapi cuma takut kita tak perasan, kita ada bagi benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi sebaiknya kalau kita tak berapa pandai, jangan bagi terus. Sebab scammer ni dia macam sekilas ikan di laut lah. Sudah aku tahu jantan tu. Dia dah tahu dah macam mana nak perdayakan kita. Dia ada universiti dia. Yang telefon tu yang PhD holder di universiti scammer tu. Allah. Jadi bukan tuan-tuan je kena, saya pun boleh kena. Jadi itu sebab kalau dengar pelik, jangan layan. Layan tu kita akan boleh terpedaya. Baik. Okey tuan, kita hampir sampai di hujung pertemuan kita ni tuan. Mungkin sedikit kesimpulan pesanan dari tuan, silakan. Okey, jadi tuan-tuan dan cik puan, setakat yang saya tahu, syarah pun ada kena, businessman pun kena, orang miskin pun, orang biasa pun kena. Jadi scammer dia tak mengenal kekayaan pangkat kita, dia tak mengenal pendidikan kita, tapi bila kita dah start memberi maklumat yang tak sepatutnya, itulah permulaannya kita dah kena tipu. Jadi apa-apa tak payah risau, minta pendapat kedua. Kalau telefon orang sebut apa-apa, jangan risau apa. Minta pendapat kedua, tanya orang dulu. InsyaAllah tak ada benda yang malang dalam hidup kita di dunia ni. Yang malangnya kalau kat bawah tu je, dah tak solat dan sebagainya. Wallahualam. Allah, itu dia nasihatnya. Jadi sama-sama kita ikut dan jangan panik kalau ada terima apa-apa panggilan. Tenangkan dan kita kuncikan segala maklumat peribadi kita. Semua itu adalah rahsia. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tuan Syamsuddin. InsyaAllah Tuan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang tahu segala-galanya, sebenar-benarnya dan yang sebetul-betulnya tentang topik yang kita bicarakan sebentar tadi. Oleh itu maafkan saya. Wallahualam. Masya-Allah. Moga dapat jumpa lagi insya-Allah. Okey. Terima kasih juga kepada anda yang tonton di Facebook kita. Okey, dan kita akan terus bertemu dalam rancangan Bijak Wang di setiap hari Jumaat jam 3.15 petang. Ya, para pendengar terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Infuriah Islami. Melaka 89.5 FM.